Seperti yang saya sebut semalam, bahawa salah satu daripada aktiviti yang patut ada pada kita, yang patut kita lakukan bila Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, ialah kita hendaklah banyakkan bersedekah. Dan bila sebut bersedekah itu, saya rasa tak perlu kita bincang panjang mengenai pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang bersedekah. Cuma selain daripada pahala yang kita akan perolehi bila kita bersedekah, kita juga akan dapat faedah yang kita dapat rasai di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Bagi mereka yang suka sedekah, dia akan dapat rasa faedah, benefit yang dia akan perolehi semasa dalam dunia ni lagi. Antaranya Nabi pernah menyatakan, hasinu amwalakum bizakah, ya. Bentengilah kamu punya harta tu dengan zakat, ya. Wadawu mardakum bisadaqah, dan rawatlah sakit kamu itu dengan sedekah. Maknanya di sini tuan-tuan, Nabi cakap direct, bagi mereka yang bersedekah itu, dia boleh dan mampu untuk merawat penyakit. Jadi ini bergantung kepada keyakinan kita. Sebab itu saya selalu sebut bahawa selain daripada kita mendapatkan rawatan seperti yang sepatutnya kita lakukan daripada tabib ataupun doktor, kadang-kadang ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Maka di situ tuan-tuan, coba sekali-sekala kita menggunakan kekuatan sedekah untuk mendapatkan rawatan dan juga mendapatkan penyembuhan. Pernah berlaku, tercatat dalam sebuah buku yang saya baca, ada satu orang yang dia agak kaya, mak dia sakit kanser, tua, ada kanser pula. Maka puas orang kaya, jumpa doktor sana habis ratus ribu, ya, berlaku di Saudi, ya. Dan dia akhir sekali ada satu orang beritahu kepada dia, ada satu orang yang boleh merawat penyakit yang seperti itu. Maka dia pergi mencari. Dia pergi cari, dia jumpa satu kawan dia. Jumpa satu kawan dia, dia tanya, "Yalah, lama tak jumpa." Macam kita bertemu dengan kawan yang lama dah tak jumpa lepas sekolah, zaman sekolah. Tanya, last sekali kawan dia cerita, "Sekarang ni saya tengah nak bina sekolah, apa ni, sebuah surau di kampung saya. Jadi saya tengah cari dana." Jadi dia pun bagi dengan jumlah yang besar untuk membangunkan surau tersebut, ya. Masjid lah, di sana dia tak pakai surau. Baik. Tetapi orang yang dia cari tu tak jumpa, ya. Doktor yang dia cari ataupun ialah doktor yang dikatakan mampu merawat penyakit ibu dia tu tak jumpa. Yang dijumpanya kawan dia je. Maka baliklah dia. Bila dia balik ke rumah, terkejut dia bila dia lihat ibu dia dah hilang penyakit yang ditanggung oleh ibu dia yang sekian lama, ya. Maka di situ kebetulan dia ni jenis orang surau, selalu pergi ke surau, ya. Tanyalah maknanya satu orang ulama yang mengajar. Maka ulama itu menyatakan itu, bila dia bercerita tentang dia bersedekah itu, maka ulama itu menyatakan itulah kekuatan sedekah. Jadi tuan-tuan, benda ini atas kita lah, ya, yakin ke tidak terpulang. Tetapi tuan-tuan boleh cuba buat, ya, boleh cuba buat benda ni, ya. Maknanya kita kadang-kadang ada darah tinggi, kencing manis, apa semua tu, cubalah, kan? Jangan bagi RM1, mana lakunya 3 jenis penyakit nak rawat dengan RM1, ya, bagilah RM10 ke RM50 ke. Buat banyak kali, niat tak apa niat sedekah tu satu. Yang kedua, minta pada Tuhan dengan berkat sedekah ini, minta tolong sembuhkan penyakit, ya. Niat. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yatasaddaqu fi lailatin
fi yaumin aw lailatin illa hufiza, melainkan dijaga min ay yamut min ladghah au hadmah au bimauti baghtah. Tidak ada satu orang lelaki yang bersedekah siang ataupun malam hari. Dia sebut situ apa dia? Siang atau malam. Malam atau siang. Kecuali Allah Ta'ala akan jaga dan pelihara dia daripada mati 3 jenis kematian. Pertama apa dia? Ladghah. Mati digigit oleh ladghah atau hadmah, digigit oleh binatang bisa. Yang keduanya apa tu? Apa ni dia panggil jatuh bangunan. Dan yang tiganya mati mengejut. Jadi semuanya ini Nabi kata kalau siapa banyak sedekah sama ada siang hari atau malam hari, maka dia terselamat daripada 3 jenis kematian itu. Sebenarnya saya bercadang nak bawa satu video yang saya janjikan semalam, bentuk kematian. Tapi saya cari dah lama. Benda tu saya buat presentation untuk Amanah Raya Berhad. Sebab Amanah Raya ni dikira bercara hal harta pusaka. Jadi kita kaitkan dengan kematian dan kita nak tunjuk bagaimana kematian mengejut. Termasuk ada seekor kambing pun dia mati mengejut. Tapi saya buka oleh kerana lama sangat, dia rupanya dah jam ke apa benda, wallahualam. Tak boleh. Tapi saya usahakan juga kalau ada masa dalam tempoh 2-3 hari lagi saya akan tunjuk benda tu. Baik. Jadi ini tuan-tuan yang kita dapat bila mana kita bersedekah. Sebab itu maknanya orang yang bersedekah ini, cuba kita perhati. Tapi nak perhati orang sedekah ni payahlah, sebab dia sedekah pun kadang-kadang kita tak tengok. Tapi kita tahu perangai dia tu suka sedekah, kita tahu kadang-kadang. Kita dapati dia mati dalam keadaan yang orang panggil sempat dia berwasiat kepada anak isteri dia. Dan mati yang jenis macam tu lah yang kita nak. Bukan bermakna mati mengejut ini mati apa ni orang panggil ialah macam aksiden ke apa semua dah. Itu sebahagian lah. Maksud mati mengejut ini ialah Allah Ta'ala bagi kekuatan pada dia, satu petanda pada dia bahawa kamu ni nak mati. Bila dah bagi orang panggil isyarat, maka pada masa itu sempat dia berwasiat. Wasiat termasuk maknanya menceritakan tentang hutang piutang dia dan sebagainya. Lepas tu mati, dia mati mengejut, mana aksiden ke benda, itu cerita lain lah. Tetapi maknanya kebanyakannya mati dalam keadaan tenang. Mati dalam keadaan tenang. Dan dia mati tu dalam keadaan apa ni, anak pinak dia semuanya tahu tentang hutang piutang dia dan tahu apa nak buat dengan harta dia yang mati tu. Ada orang yang mati, anak tak tahu hutang dia sebab dia tak sempat. Dan dia pun jenis tak kisah, dia ingat terlambat lagi mati. Jadi ini yang kita nak bila kita bersedekah. Sebab itu tuan-tuan, sedekah ni kita buat. Yang keseterusnya tuan-tuan perhatilah, orang yang bersedekah ni dia tidak pernah kekurangan duit. Sebab itulah bila kita bincang bab sedekah, kalau boleh kita pergi mana-mana, berjalan mana-mana, duit dalam poket mesti ada hak kecil, RM5, RM10, RM1 ke. Kalau ada orang jumpa dengan orang yang mana dia minta sedekah derma ke, kita bagi. Semalam saya dah baca satu hadis Nabi, idza sa'ala sa'ilun fala taqta'u mas'alatah. Bila kamu bertembung dengan orang yang meminta, jangan kamu hampakan permintaan dia. Sebab apa dia? Sebab Nabi kata, dia kata fa innahu qad ya'tikum man laisa bi insanin wala jan. Dia kata boleh jadi hok mari jumpa kamu tu bukan manusia, bukan jin. Siapa dia? Malaikat. Yang zuruna kaifa sani'ukum fi ma khawalamakumullah. Untuk apa dia malaikat mari? Dia nak test sejauh mana kita itu apa ni orang panggil buat terhadap nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Apakah kita makan seorang-seorang ataupun kita bersedekah juga untuk orang lain. Jadi kita siapa mari pun kita bagi, jangan hampakan dia. Kadang-kadang kita rasa nak marah kepada orang minta sedekah. Yang terbaik tuan-tuan kena ada satu deal,
ataupun satu, ialah maknanya satu deal dengan satu orang, supaya kalau dia susah mari jumpa. Walaupun kita mungkin susah juga, tuan-tuan buat macam tu. Orang buta bagus, ya. Orang buta, tuan-tuan mana cakap ke dia, kalau awak tak ada duit ke susah, marilah jumpa saya, kita pakat kongsi hak mana ada dengan saya ni, ya. Saya pun mungkin tak banyak juga, ya. Cakap ke dia, dia akan mari, ya. Ataupun orang miskin, kalau ada apa-apa hal, marilah jumpa, ya. Walaupun kita bukan orang kaya, kita cakap lagu tu pun Allah Ta'ala dah respect habis tinggi dah kat kita. Pernah satu ketika, satu orang lelaki, dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan bergantung di Kaabah, ya. Maka dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, demi kemuliaan dan kehormatan Kaabah ini, aku mohon kepadamu, ampunkan dosaku, ya. Kebetulan doa dia tu Nabi dengar. Nabi panggil dia, kenapa engkau berdoa dengan kehormatan Kaabah, tidak berdoa dengan kehormatan diri engkau sebagai mukmin yang lebih mulia daripada Kaabah? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku ini banyak dosa. Maka Nabi tanya, dosa apa yang kau buat? Maka dia kata, ya Rasulullah, aku ni orang kaya, aku ada apa ni orang panggil binatang ternakan yang banyak, kuda, kemudian ada ni unta, ya. Binatang ternakan banyak, aku orang kaya. Tapi dia kata, aku tak boleh tengok orang minta sedekah. Kalau aku tengok orang minta sedekah mari menghala kepada aku, bagaikan satu api yang sedang memanaskan muka aku. Nak ceritanya, nak marahnya aku kepada orang yang minta sedekah. Nabi bila dengar lagu tu, Nabi kata apa dia? Celaka engkau, jauhkan diri daripada aku, jangan sampai api membakar muka aku pula. Nabi marah. Seandainya engkau berpuasa dan sembahyang selama 1000 tahun, nescaya Allah Ta'ala tetap akan lemparkan engkau dalam neraka, sekiranya engkau tidak bersyukur di atas nikmat kurniaan Tuhan, sehingga engkau makan seorang-seorang. Engkau tahu orang yang mengenang budi itu ialah orang yang dikatakan sebagai ahli syurga, kerana dia banyak melakukan derma, maka dia adalah ahli syurga. Tetapi orang yang tidak mengenang budi, yang rasa dia dapat rezeki itu bukan daripada Allah, dia makan sorang-sorang, dia kedekut, maka dia adalah ahli neraka. Maka tuan-tuan, bab sedekah ni tuan-tuan buatlah. Rezeki murah, insya-Allah, maknanya pintu rezeki kita makin bertambah, kata orang, bertambah luas, dan sebagainya. Seperti mana yang dalam firman dalam Al-Quran pun dia ada sebut, apa ni, apa jua yang yang kamu sedekahkan, kan, fahuwa yukhlifu, ya, Allah Ta'ala akan ganti balik. Kemudian dia membersihkan jiwa kita dan sebagainya. Itu banyaklah ustaz-ustaz cerita. Jadi tuan-tuan, apa pun yang saya nak sebut di sini, sedekah siang hari ataupun malam, kita cuba amalkan. Jangan kata ini sedekah ni milik orang kaya, jangan, ya. Semua milik kita semua, sama ada kita tak kaya ke, gaji kecil ke, gaji besar ke, semua kita kena buat. Hak mana gaji besar bagi lebih sikit, ya. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya nak sampaikan. Dan malam ni adalah malam yang terakhir untuk tuan-tuan nak bersedekah untuk yang tabung yang kita sebut tabung kebajikan. Dan kita masih lagi ada tabung, kita kekalkan tabung apa tu, operasi, tabung imam, dan juga tabung saya tengok ada satu lagi tu. Besok yang tabung kebajikan kita stop, kita buka pula untuk tabung untuk kita bagi derma kepada orang-orang kampung, ya, orang-orang luar bandar yang miskin. Itu kita buat macam tahun lepas kita ada buat. Jadi mulai besok sampai hari Jumaat, saya ingat kita stop untuk tabung luar bandar, orang miskin di luar bandar, ya. Dan saya juga jemput di kalangan tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, jumpa pihak masjid Haji Rahmat, ataupun saya sendiri pun tak apa, tapi saya ingat Haji Rahmat lah, ataupun kaunter kita nak beli apa ni, skrin ni, satu lagi untuk diletakkan kat sini, dan harga dia, kos dia 5,000. Jadi tuan-tuan, kita nak beli sekali ya, tuan-tuan miss tak ada lah lepas pada ni, ya. Jadi berebut-rebutlah jumpa Haji Rahmat, setiausaha kita lepas pada ni, untuk maknanya bagi sumbangan. Tak boleh bagi 5,000, bagi 1,000. Kalau 1,000 5 orang habis settle, kan. Itu je cara dia.
Jadi saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan pada malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.